Bismillah, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membincangkan soalan-soalan untuk tajuk surah daripada surah Tur, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 16. Dalam buku teks, kita tidak diberi tajuk. Kalau Ustaz rasa tidak diberi tajuk, iaitu bermula daripada ayat 1 sehingga 16. Jadi para pelajar boleh menulis tajuk di atasnya, iaitu wuqu'ul azab la mahala lahu. Wuqu'ul azab, berlakunya azab pada hari kiamat bukanlah suatu yang mustahil. Baik, untuk kali ini kepada pelajar kita akan memulakan perbincangan kita dalam berkaitan dengan soalan dari surah At-Tur. Baik, sebagaimana yang kita sudah belajar tadi berkaitan dengan surah, kita bermula daripada soalan pertama, iaitu bermula dengan qaulu ta'ala wat-tur. Bermula dengan At-Tur, qaulu ta'ala At-Tur, iaitu soalan pertama. As-soal, ma naw'ul waw fil ayah? Wa ma jawabuh? Apakah jenis waw di dalam ayat ini, iaitu waw wat-tur? Jawabnya ialah wawul qasam. Jawapannya, wa jawabuhu, jawabul qasam, maksudnya jawabuhu ialah jawabul qasam. Inna azaba rabbika lawaqi'. Ini jawapannya, jawabul qasam. Soalan seterusnya, qala Allah Ta'ala, soal, mal maksud bitur? Qala Allah Ta'ala wat-tur, mal maksud bitur? Jawapannya, at-tur huwal jabal allazi kallamallahu alaihi Musa wa huwa bimadyan, iaitu terletak di Madyan, atau ini lebih lengkap sekiranya kita jawab sehingga wahwa bimadyan. Baik, untuk makluman pelajar, semua soalan yang dikemukakan di sini ialah kita boleh rujuk balik kepada isi kandungan tafsir. Contohnya di sini kalimah wat-tur, iaitu huraiannya ialah huwa al-jabal allazi kallamallahu alaihi Musa. Jadi untuk jawapan kepada soalan ini memadai kita jawab huwa al-jabal allazi kallamallahu alaihi Musa alaihi salam. Jadi untuk sebagai penambahan kepada jawapan tadi, iaitu Musa wa huwa bimadyan, terletaknya di kota Madyan, satu tempat yang namanya Madyan. Baik, soalan seterusnya, qala Allah Ta'ala wa kitabim mastur. Soalannya, ma naw'ul waw fil ayah? Waw ini ialah waw kedua dalam ayat ini, iaitu wa kitabin mastur. Waw pertama, kita sudah tahu bahawa waw ini dipanggil wawul qasam. Waw yang kedua di sini dinamakan wawul ataf. Maknanya dia berasal daripada waw depan, iaitu ataf kepada yang depan, dan. Maksudnya dan. Jadi waw di sini ialah wawul atfi. Jawapannya wawul atfi. Seterusnya, kita masih soalan seterusnya. Qala Ta'ala wa kitabim mastur. As-soal, mal murad bi kitabim mastur? Walima nukira
apakah yang dimaksudkan dengan kitabul mastur? Dan walima nukira, kenapa dibaca dengan nakirah? Jawapannya, wa kitabun mastur wal Qur'anul Karim. Satu poin pertama. Wa nukira li'annahu kitabun maksus min baini sa'iril kutub. Dan dibaca dengan nakirah kerana kitab ini ialah kitab khusus di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit. Ataupun jawapan kedua, boleh juga dikata Al-Lawhul Mahfuz atau At-Taurah. Al-Lawhul Mahfuz. Lawhul Mahfuz ya. Ataupun dimaksudkan ialah At-Taurah. Ini pandangan kedua ulama. Baik. Soalan seterusnya, kalau Allah Ta'ala, kita masih berada di ayat yang ke-3. Ayat 3. Wa fi rikim mansus. Mansur. Fi rikin mansur. Baik. Untuk kepada pelajar semua, semasa kita belajar surah ini, kita perlu perhatikan setiap perkataan. Ya, setiap perkataan, sebab bila kita lihat di sini, setiap perkataan itu ada sahaja soalan ataupun titik ataupun nukta penting untuk dijadikan soalan. Jadi kita tidak boleh melangkau daripada satu ayat ke ayat lain tanpa kita memahami ataupun kita mengambil berat terhadap ayat tersebut. Ya, itu satu baik peringatan kepada pelajar. Baik, fi rikin mansur, soalannya, ma makna rik? Rik. Rikun huwa as-sahifah. Rikun ialah sahifah, lembaran ataupun helaian. Kitab yang tertulis dalam helaian ataupun au al-jildul ladzi yuktab fihi, ataupun kulit. Ya, kulit. Kalau zaman sekarang kita tak nampak orang tulis atau kulit kecuali perhiasan, ya, hiasan dinding dan sebagainya. Tetapi di zaman dahulu, orang-orang dahulu mereka menggunakan kulit, kulit binatang seperti unta, lembu, kerbau, biri-biri dan sebagainya untuk dijadikan bahan tulisan. Jadi tulisan ataupun Al-Quran ini ditulis di atas kulit. Allazi yuktab fihi. Dan dalam riwayat lain berkaitan dengan penulisan Al-Quran, ada yang ditulis di atas kulit kayu, ada kulit binatang, lembaran kayu, papan dan sebagainya. Seterusnya, qala Allah Ta'ala fi rikin mansur wa ma makna mansur. Ini dua perkataan yang berbeza. Satu rikin, yang kedua mansurun. Mansur maksudnya ataupun maknanya maftuh. La khatama alaihi au la'ih. Tidak ada, tidak tertutup. Maknanya lembaran itu terbuka. Mansur maftuhun. Soalan seterusnya daripada ayat yang ke-4, wal baitil ma'mur. Jika kita lihat maksud baitil ma'mur dalam ayat ini, huwa baitu fis sama, hiyalul ka'bah. Sebuah rumah yang terletak di langit, dia betul-betul di atas laluan ataupun bumbung Kaabah, di atas langit sana, laluan sana. Wa umranuhu, dan juga banyak bangunan-bangunan yang ada di sana. Bi kasrati zawarihi minal malaikah, kerana banyaknya penziarah ataupun pelawat-pelawatnya terdiri daripada para malaikat. Soalannya,
Wal baitil ma'mur ma na'ul waw. Pertama waw sini waw ni ada peranannya. Wal baitil ma'mur ma na'ul waw fil ayah. Waw sini wawul atfi. Sebagaimana yang kita dah jelaskan. Waw pertama iaitu wattur. Waw itu sahaja wawul qasam. Adapun selebihnya itu sekiranya anda bertemu dengan waw lagi, maka waw itu adalah wawul atf yang membawa makna dan. Qala Allah Ta'ala wal baitil ma'mur. As-soal mal maksud bi baitil ma'mur. Wa man ya'murunahu. Apakah yang dimaksudkan baitil ma'mur? Dan siapakah yang memakmurkannya? Yaitu menghidupkan baitil ma'mur ataupun memajukan ataupun mengimarahkan. Jawapannya al-maksud baitil ma'mur yaitu umranuhu bi kasri zawar. Ataupun kita jawab yaitu baitu fis sama. Ini jawapan ini jawapan kedua. Baik, kita lihat jawapan di sini. Okay. Sedikit pembetulan. Maksud baitul ma'mur wa baitu fis sama. Ini jawapan yang betul, coba betul. Ini yang jawapan sebenar. Al baitul ma'mur sebagaimana dihuraikan oleh ulama. Pertama, huwa baitu fis sama hiyalul Ka'bah wa umranuh. Umrah bikasrati zawar. Pembangunannya dan rumah itu ataupun Baitul Ma'mur diziarahi oleh ramai di kalangan para malaikat. Baik. Pendapat kedua, jawapan ini ialah wakila al-Ka'bah. Ataupun dimaksudkan itu ialah Ka'bah. Jadi di sini kita cuba lihat semula jawapan. Okey. Mal maksud Baitul Ma'mur. Baik. Baitul Ma'mur mal maksud Baitul Ma'mur wa man ma'murahu. Ini banyak jawapannya, kita tengok dulu. Okey. Bawul ataf. Okey. Mal maksud Baitul Ma'mur wa man ya'murunahu wa umran bi kasrati zawar min malaikah ruwa annahu yadkhulu kullu yawmin 70,000 malak wa yakhrujuna thumma la ya'udu ilaihim. Ini yang dimaksudkan secara umum Baitul Ma'mur. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Qala Allah Ta'ala wal baitil ma'mur. As-soal mal maksud bi baitil ma'mur. Wa man ya'murunahu ma'muratun bil hajj wal umar. Yani orang yang memakmurkan rumah. Kalau dimaksudkan dengan Baitul Ma'mur ialah Ka'bah yang memajukan ataupun yang mengimarahkan, baik itu ialah para jemaah haji dan juga orang yang melaksanakan umrah. Ini dua soalan berbeza. Sekiranya menjawab soalan pertama, iaitu Baitul Ma'mur yang dimaksudkan ialah bait ataupun rumah yang ada di langit, yang mengimarahkan bait itu ialah para malaikat yang keluar masuk. Sekiranya Baitul Ma'mur itu yang dimaksudkannya ialah Ka'bah, maka yang memakmurkan itu ialah para jemaah haji ataupun mereka yang mengerjakan umrah. Qala Allah Ta'ala ayat seterusnya wasaqfil marfu'. Ini masih lagi ada soalannya waw. Ma na'ul waw fil ayah. Boleh jawab tak pelajar? Jenis waw di ayat. Ustaz sudah terangkan saat ini. Iaitu waw pertama, waw ataupun waw mula-mula sekali, iaitu waw
qasam. Dan seterusnya ialah waw ataf. Itu kaidahnya. Jadi jawapannya sini ialah wawul atfi. Waw yang membawa makna dan. Soalan kedua daripada ayat yang sama, ma wasaqf. Ma makna saqfi. Ma as-saqfu wal saqfil marfu'. Jawapannya as-saqful marfu' huwa as-sama' atau al-arash. Bumbung yang diangkat ataupun yang tinggi. Yang dimaksudkan sini ialah langit ataupun arash. Soalan seterusnya, qala Allah Ta'ala wal bahri masjur. Wal bahril masjur. Soalannya, ma naw'ul waw fil ayat. Waw itu tetap kita jawab sebagai wawul atf. Soalan kedua, mal maqsudu bil bahril masjur. Al-jawab al-bahrul masjur wal bahru al-mamluk atau al-mawqad. Itu jawapannya. Jadi sama ada kita nak ambil al-bahrul mamluk ataupun al-mawqad. Baik. Qala Allah Ta'ala inna azaba rabbika lawaqi'. Kita rujuk semula kepada ayat semasa. Okay. Inna azaba rabbika ay alladhi au 'adal kufari lawaqi'. Baik. Di sini ada soalan. Soalannya, inna azaba rabbika lawaqi'. Soalannya, isyrah. Kalau Ta'ala, inna azaba rabbika lawaqi'. Jadi jawapan ini, dari mana kita dapat jawapan ini? Jawapan ini kita ambil daripada tag. Tag. Yakni, inna azaba rabbika ay alladhi au'adal kufar bih. Maknanya kita jawab azab Tuhan kamu yang telah dijanjikannya ke atas orang-orang kafir. Sini sampai sini. Jadi sini tafsirannya alladhi au'adal. Maknanya huraian kepada azab. Azab yang telah dijanjikan oleh Allah diturunkan kepada orang-orang kafir ataupun menimpa orang-orang kafir. Inna azabil ladzi awadal kufar lanazil. Lani lawaqi'. Perkataan lawaqi' kita ambil makna mufradat. Mufradat yang telah dihafaz diletakkan semula di sini, iaitu lanazil. Ayat yang ketujuh, qala Allah Ta'ala inna azaba rabbika lawaqi'. Masih ayat ketujuh. Ini soalan bentuk lain. Soalan, man kana aslama hina sami'a hadhil ayat. Siapakah yang masuk Islam ketika mendengar ayat ini? Walimadha? Kenapa? Coba lihat pada ayat. Siapa yang masuk Islam? Baik. Kita lihat kepada riwayat. Dan nazir qala Jubair bin Mat'am. Ini kisah. Apabila kita jumpa kisah-kisah seperti ini, maka kita coba ambil poin di sini, iaitu sama ada berkaitan dengan lelaki, nama lelaki di sini Jubair bin Mat'am. Baik, apa yang dia lakukan? Datang kepada Rasulullah SAW. Katanya, saya datang kepada Rasulullah SAW. Uqallimuhu fil usara. Saya nak
saya jumpa Rasulullah SAW, saya datang kepada Rasulullah untuk membincangkan tentang tawanan perang. Falaqaituhu fi salatil fajr. Ketika itu saya berjumpa Rasulullah ketika Rasulullah sedang mengerjakan salat fajar, membaca surah At-Tur. Maksudnya, baik. Soalannya, man kana aslama hina sami'a hadhil ayah wa limaza? Baik, jawapannya Jubair bin Mut'am. Jubair bin Mut'am. Kenapa dia masuk Islam? Wa limaza? Li'annahu khafa min ayyanzila alaihi al-adab. Kerana beliau takut azab Allah turun ke atasnya. Kenapa? Kerana ketika itu beliau belum masuk Islam. Jadi orang-orang Quraisy zaman dahulu, mereka yakin apa yang dengan Al-Quran, bahawa Al-Quran itu benar. Tetapi kerana mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah SWT, maka sebahagian mereka tidak masuk Islam. Ini menunjukkan bahawa hidayah itu sangat penting. Tanpa hidayah, manusia tidak dapat masuk Islam. Soalan seterusnya masih tajuk sama, iaitu wa uqul azab la mahala bil kuffar. Qala Allah Ta'ala ma lahu min dafi'. Ayat ke-8. As-soal, mal muradifu li kalimat dafi'. Apakah makna kalimah dafi'? Baik, kalimah mufradat ini biasanya disoal di bahagian alif. Dafi' maknanya mani'. Al-ijabah ma i'rab jumlah ma lahu min dafi'. Poin kedua, dalam ayat sama, i'rab ma lahu min dafi'. Seluruh ayat itu ialah i'rabnya ialah sifat liwaqi', sifat kepada lawaqi'. Qala Allah Ta'ala yawma tamurus sama'u mawra. Ma makna yawma tamurus sama'u mawra? Al-jawab, al-ijabah taduru. Yani yawma taduru as-sama' karrahi muttaribah. Yani pada hari di mana langit itu berpusing, bagaikan lesung. Ustaz pun tak ingat dah panggil lesung lah. Lesung ada yang lesung untuk tumbuk, ada lesung untuk giling, giling tepung. Kalau tak kenal, kita kata blender pun boleh juga, pusing. Pada hari itu, langit ini berpusing macam blender, pusing. Jadi tamurru maknanya memusing, muttaribah, pusing. Macam lesung pusing dengan lawan dia tu. Dia ada dua lapisan, lesung. Lesung untuk giling gandum ini ada dua lah. Yang atas dan juga bawah. Jadi dimasukkan tepung ataupun beras yang sudah direndam, masuk dalam lubang lesung, kemudian digiling. Maka hasilnya ialah tepung yang sudah hancur. Ini untuk orang-orang zaman dahulu. Zaman sekarang ni orang dah guna teknologi moden. Baik. Qala Allah Ta'ala wa tasirul jibalu sayra. Ishrah hadhil ayah. Ini dalam bahagian tafsir.
Ai watasirul jibalu sayran fil hawa kasihabi li'annaha tusiru haba'an mansura. Pada hari itu bukit-bukit ini ataupun gunung ganang berterbangan dengan sayra, terbang mudah. Fil hawa, di udara, kas-sahab, bagaikan awan, terbang macam awan. Li'annaha tusiru haba'an mansura, kerana pada hari itu gunung ganang ini sudah hancur menjadi debu. Maka dia berterbangan di udara. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Seterusnya wuqu'ul azab. Masih lagi kita masih bincang soalan yang daripada tajuk kita wuqu'ul azab la mahala bil kuffar. Berlakunya azab, menimpanya azab, bukan suatu mustahil bagi orang-orang kafir pada hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Okey, kita tengok. Sini diterangkan makna ayat. Baik, kita tengok soalan. Apa soalan yang dikemukakan di sini? Isyrah hadil ayat. Ayat ini lebih tertumpu kepada syarah ayat. Tafsiran. Ataupun boleh kita gantikan fasir hadil ayat. Baik, fawailu yawma idzil lil mukadzibin, tafsirannya halakun wa dimarun wa syiddatul azab. Kehancuran dan kebinasaan dan dahsyatnya azab ke atas lil mukadzibin, diturunkan kepada puak-puak mukadzibin, pendusta-pendusta hari kiamat. Arsalallahu fi dhalikal yawmul asib. Allah telah mengutuskan, menurunkan ke atas mereka, yaitu pada hari kiamat. Ini ayat, ini tafsiran wailui. Wailui ini mana halakun. Yauma izin, yaitu wadimar. Halak, pelajar boleh tambahlah. Halakun wadimarun wasyiddatu al-azab. Lil mukazzibin arsalallahu fi dhalik. Kita kata boleh juga lil mukazzibin ar-rasul wa yaumil qiyamah. Lil mukazzibin ar-rasul, iaitu pendusta-pendusta terhadap rasul ataupun pendusta wahyu, ataupun mereka yang mendustakan hari kiamat. Mereka tidak beriman bahawa kiamat itu wujud. Maka hari ini Allah SWT turunkan azab ke atas mereka. Qala Allah Ta'ala alladhina hum fi khawdi yal'abun. Ayat ke-12. Ma aslul khawd wa ma ma'nahu. Apa yang dimaksudkan dengan khawd? Aslul khawd huwa al-mashyu fil ma', yaitu berjalan di dalam air. Maknanya mereka, orang-orang kafir ini seolah-olah mereka bermain. Diumpamakan seperti mereka berada di dalam air, di berjalan. Dia seolah-olah tidak ada tempat bergantung, berjalan. Maknanya mereka bermain. Wa ma ma'nahu, apa yang dimaknanya? Al-indifa fil batil wal kadhib. Maknanya mereka mempertahankan kebatilan dan pendustaan. Masa dunia dulu, mereka mempertahankan kebatilan mereka.
Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Jadi jawapan di sini mal aslul khawd bama maknahu al aslul khawd huwa al-masyi wa al-masyu fil ma'. Itu asal perkataan khawd, yaitu berjalan di dalam air. Wa ma maknahu, yaitu maknanya mereka seolah-olah mempertahankan kebatilan. Bayangkan kalau orang itu berjalan dalam air, mereka tidak jadi kuat. Mereka tidak jadi kuat sebagaimana kita duduk di atas darat. Tapi jika ikan di dalam air, mereka lebih kuat daripada manusia. Mereka lebih laju. Itu alam, manusia dan alam. Sebab itulah Allah SWT mengumpamakan mereka itu berjalan di dalam air kerana mempertahankan kebatilan mereka. Baik, masih dalam ayat yang sama, alladzina hum fi khawdi yal'abun, ma aslul khawd wa ma maknahu. Baik, maaf, Afan ini dua kali ya. Maafkan Ustaz, sedikit kesilapan. Qala Allah Ta'ala yauma yud'auna al-nara jahannam da'a. Ma mana yud'auna yadfa'una. Okey, kita rehat seketika dulu. InsyaAllah kita sambung selepas ini.